Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'. Pemirsa netizen yang berbahagia, sehat walafiat pada saat ini? Alhamdulillah. Dan saya mencoba kembali ini pertemuan part yang ke-7 berarti ya. Berarti kemarin yang ke-6 ya. Dan alhamdulillah saat ini malam ini saya merekam ini malam ya. Kebetulan di hotelnya Dalwa di Jawa Timur, tepatnya di kecamatan apa ini? Di Kabupaten Pasuruan ya. Pasuruan, Kecamatan Bangil, karena besok pagi ada pertemuan dengan Pondok Pesantren Dalwa ya. Pertemuan antara kerjasama antara Yai Darussalam dengan IAI bukan dia lagi universitas ya, Universitas Dalwa. Kita banyak mengkaji nanti di sana. Kesempatan saya ingin mengungkapkan kembali ya, meneruskan berbicara tentang masalah perjalanan Ki Haji Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, yang pertemuan yang keempat, part yang kelima kemarin, kita sudah melihat bagaimana beliau menemukan seorang guru yang namanya Said Yahya ya. Dan bagaimana beliau berjuang untuk bisa teman beliau, sahabat beliau Yusuf bisa diterima, tapi ternyata tertolak oleh Said Yahya. Dan ini sebuah tanda tanya bagi beliau, karena beliau memesani juga ada pesan-pesan beliau yang memang tidak beliau sampaikan dengan Yusuf ya. Pesan itu ya yang guru beliau mengatakan bahwa ya Yusuf itu adalah bukan golongan kita, kata beliau. Inilah yang tanda tanya beliau itu. Padahal boleh luar biasa baiknya dengan Yusuf, orang yang berjasa juga. Ketika beliau sendiri, beliau masih tidur di di Masjidil Haram sambil belajar, beramal, belajar Masjidil Haram. Ketika Yusuf sudah datang ke Mekah, orang tuanya mengontrakkan rumah, kadang-kadang boleh bisa tidur di sana. Mungkin juga makan di sana ada juga ya mungkin ya. Cuma yang cerita itu tidur di sana. Kemudian beliau menemukan guru beliau yang di gua itu di luar kota Mekah, Said Yahya itu, sehingga beliau ada tempat lagi, tempat mengaji dan tempat tidur. Kadang-kadang tidurnya juga di tempat guru, di gua itu, kadang-kadang di Masjidil Haram, kadang-kadang di tempatnya sahabat beliau Yusuf. Inilah keseharian beliau menuntut ilmu ya selama di Mekah. Tidak terasa waktu ya, karena beliau tahun 19 ya, 1900 maksudnya, beliau pulang ke Martapura. Jadi kalau dihitung 1900 berarti beliau mengaji di Mekah itu 27 tahun ya. Dari beliau datang ke Mekah berumur 8 tahun, berarti karena kelahiran beliau ada 1865. Dibawa orang tua beliau almarhum Al-Afif ya ke Mekah. Ketika beliau berumur 8 tahun, berarti 1873 ya. Kemudian orang tua beliau di Mekah meninggal. Tahun 1878 berarti umur beliau 13 tahun ya. Nah, jadi mulai 1873 ya sampai 1900 berarti kurang lebih 35 tahun umur beliau. 30 tahun. Dan beliau berarti mengajinya itu 35 potong 8 tahun, ya, umur 8 tahun ke Mekah, berarti beliau mengaji kurang lebih 27 tahun. Banyak kesan yang boleh tinggalkan di Mekah ya, tentu saja ini. Karena yang pertama beliau pernah merasa berbahagia karena dibawa orang tua ke Mekah, ya, mengaji selama 5 tahun dengan perbekalan yang cukup, yang banyak ya. Mekah
Beliau merasa bahagia dan bangga. Saat itu beliau masih anak-anak ya, umur 8 tahun, menjadi 13 sampai 5 tahun. Inilah masa-masanya bahagia beliau di Mekah. Ini adalah catatan-catatan sejarah bagi beliau itu. Dan ternyata ketika orang tua beliau meninggal, 5 tahun beliau berada di Mekah, meninggal berarti pada tahun berapa? Pada tahun 1878 ya. Beliau merasa sedih. Itu merupakan tahun apa? Amul Husni ya. Tahun duka cita bagi beliau. Orang tua beliau meninggal. Orang yang membawa beliau ke Mekah, yang membiayai beliau, ya semuanya, ya tempat mengadu beliau, orang tua beliau itu. Siapa lagi ya? Karena hanya hidup berdua di Mekah itu. Orang tua beliau meninggal, beliau kan sebatang kara. Kemudian perbekalan habis, beliau harus bekerja keras ya, agar tetap belajar di Mekah dan mendapat penghasilan untuk makan hidup ya. Kemarin kita ceritakan bahwa beliau sering menjual air ya ke tempat-tempat orang Arab di sana ya. Dan orang Arab tentu saja kasihan ya kalau anak-anak kecil umur 13 tahun sudah berusaha. Tidak lain beliau adalah bukan berusaha untuk mencari harta, tapi untuk apa? Keperluan hidup ya. Hidup beliau untuk tetap bisa mengaji istiqomah itu. Nah, inilah masa-masa sulit beliau ya saat itu ya, masa sedih ya. Alhamdulillah ya, beliau merasa ada terkurangi beban ya, merasa berbangga, merasa hidup kembali di Mekah ya, seolah seperti itulah ketika beliau menemukan teman ya, teman Yusuf ya, yang datang orang tuanya membawa Yusuf, kemudian mengontrakkan rumah ya, karena orang mampu ya, saudagar di Martapura. Akhirnya beliau punya teman ya di Mekah, punya teman, tempat mengadu, tempat curhat, dan malah menjadi tempat tidurnya juga rumahnya itu, kadang-kadang di rumahnya itu teman. Beliau merasa berbahagia lagi ketika beliau menemukan guru ya, Syed Yahya, yang terus membimbing beliau. Tidak hanya beliau mengaji di Mekah, kemudian juga beliau mengaji di tempat guru beliau. Inilah kondisi-kondisi beliau ketika ketika beliau berada di Mekah gitu. Tapi bukan semuanya itu harus berpisah ya. Beliau sudah semestinya pulang pada tahun 1900 itu. Memang berat meninggalkan kota Mekah ya. Berat rasanya beliau meninggalkan kota suci Mekah itu. Di Mekah lah beliau tempat belajar ya. Tempat belajar, tempat beribadah gitu. Berat rasanya beliau meninggalkan guru beliau ya. Guru yang selalu membimbing beliau. Dan berat rasanya beliau meninggalkan teman beliau yang selama ini bersama-sama dengan beliau itu. Dan lebih berat lagi kita harus berpisah dengan makom orang tua beliau sendiri yang setiap saat beliau ziarah tempat makom itu. Ya. Ini semuanya adalah harus beliau tinggalkan ya kota Mekah dengan berbagai kenang-kenangan pahit yang manis. Tapi bagaimanapun apa yang beliau peroleh pengalaman di Mekah itu adalah menjadi kekuatan batin bagi beliau ketika beliau berjuang berada di Martapura untuk mengabdi dalam memperjuangkan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau terbiasa hidup mandiri karena dididik di Mekah sebagai orang yang berupaya hidup istiqomah dan mandiri. Beliau merasa ada kekuatan batin, merasa berani menerima sebuah kenyataan hidup. Dan beliau adalah juga memperoleh gemblengan ilmu yang dalam juga. Ini adalah yang luar biasa beliau peroleh selama di Mekah. Dan sampai-sampai nanti beliau terus dibimbing oleh guru beliau yang namanya Syed Yahya itu. Bimbingan rohani maksudnya. Kadang-kadang malam datang untuk membimbing beliau. Ini semua adalah berkat beliau belajar di Mekah selama 27 tahun. Dan ini adalah waktu yang tidak sedikit ya.
beliau menghabiskan waktu itu dengan kemandirian yang tinggi. Pemirsa yang saya hormati, ini adalah catatan kita ketika kita wawancara dengan responden tunggal kita, Kiai Haji bersama guru kita Samsuri Arsyad ya. Dan alhamdulillah melalui beliau cerita ini kita peroleh. Dia sampai hari ini dulu ya, bahwa Kiai Haji Jamaluddin ketika beliau berumur 35 tahun, tepatnya pada tahun 1900, beliau berada di kota Martapura. Dan teman beliau Yusuf masih di Mekah ya. Ini catatan sejarahnya. Nah pada itulah pada titik nol beliau berada di Martapura. Nanti kita lihat bagaimana aktivitas beliau ketika beliau banyak konsultasi dengan besanan beliau ya, Mufti Martapura pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Kusasi. Beliau banyak berkonsultasi karena yang namanya mufti itu ilmu pengetahuan juga dalam, sehingga beliau nanti membangun yang namanya Bais Ta'lim ya. Nanti kita ceritakan setelah ini titik nol 1900 beliau berada di Martapura. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.